Konsep kekeluargaan. Perkahwinan dalam Islam. Perkahwinan adalah merupakan sunnatul pada setiap kejadian dan pembentukan alam sejagat meliputi alam manusia, alam haiwan dan alam pokok. Ia merupakan kaedah khusus yang bertujuan untuk perkembangan zuriat dan baka setiap kehidupan. Walau bagaimanapun, Allah tidak mahu menjadikan kehidupan manusia seperti alam lain dengan membiarkan kehendak nafsu berkeliaran tanpa susunan rapi, hubungan lelaki dan perempuan tanpa sempadan. Hukum perkahwinan ada 5: wajib, harus, makruh, haram dan sunat. Sebab-sebab hukum. Harus, tiada disahkan atau halangan untuk berkahwin. Sunat, mempunyai keinginan untuk berkahwin dan mampu menyediakan nafkah zahir dan batin. Wajib, bimbang akan terjerumus dalam maksiat dan mampu memberi nafkah zahir dan batin. Makruh, mempunyai keinginan untuk berkahwin tetapi tidak mampu memberi nafkah zahir dan batin. Haram, bertujuan untuk menzalimi pasangannya. Pengertian bagi merisik, pertunangan dan nikah. Merisik merupakan adat dan amalan tradisi yang cukup sinonim dengan masyarakat Melayu. Pertunangan ialah lelaki menghantar sesuatu tanda ke atas seseorang perempuan yang ingin dinikahi. Nikah pada bahasa menyatukan. Istilah pula satu ikatan yang melalui akad yang menghalalkan antara lelaki dan perempuan untuk melakukan hubungan persetubuhan yang halal mengikut syarak. Pertunangan, suatu permohonan awal pihak yang terlibat bagi menandakan persetujuan nikah. Pertunangan merupakan satu kontrak atau ikatan perkahwinan kerana ia adalah suatu janji awal untuk berkahwin. Pertunangan juga berlaku apabila pihak lelaki atau perempuan mengemukakan permohonan atau pinangan kepada pihak perempuan sama ada secara langsung atau tidak langsung. Dan terdapat dalil Al-Quran yang menerangkan dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Nikah ada 5: bakal suami, bakal isteri, ijab dan qabul, 2 orang saksi dan seorang wali. Syarat bakal suami. Islam, lelaki yang tertentu, bukan mahram dengan bakal isteri, bukan dalam ihram haji atau umrah, dengan kerelaan sendiri, mengetahui wali yang sah bagi akad nikah tersebut, mengetahui bahawa perempuan itu sah dinikahi, tidak mempunyai 4 orang isteri yang sah dalam satu masa. Syarat bakal isteri. Islam, bukan seorang unsa, perempuan yang tertentu, tidak dalam keadaan iddah, bukan dalam ihram haji atau umrah dengan rela hati, bukan perempuan mahram dengan bakal suami, bukan isteri orang. Syarat wali, adil, baligh, berakal, Islam, merdeka, lelaki, tidak fasik, murtad atau kafir, bukan dalam ihram haji atau umrah, waras, tidak cacat, gila, tidak muflis, ditahan kuasa atau mahkamah. Syarat saksi ialah Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dapat mendengar, melihat dan bercakap, adil dan tidak melakukan dosa besar, bukan tertentu menjadi wali, sekurang-kurangnya 2 orang, memahami kandungan lafaz. Syarat sah ijab dan qabul. Syarat sah ijab bukan secara ta'liq, tidak berkias oleh wali atau wakilnya. Syarat sah qabul bersesuaian dengan lafaz ijab secara nyata, terang dan jelas dilafazkan oleh bakal suami menyebut nama calon isteri. Okey, seterusnya wali. Wali ialah seseorang yang memiliki kuasa untuk melakukan akad perkahwinan yang terdiri daripada ahli keluarga yang hampir dengan pengantin perempuan. Perkahwinan tanpa keizinan wali adalah tidak sah di mana Islam telah menetapkan bagi perempuan perlu dinikahkan oleh walinya kerana mereka mudah terpedaya dan perlukan pengawasan.
Bahagian wali terbahagi kepada dua, iaitu wali mujbir dan wali bukan mujbir. Wali mujbir ialah bapa atau datuk daripada sebelah bapa hingga ke atas bagi seorang gadis. Manakala wali bukan mujbir pula ialah wali-wali selain daripada bapa dan juga datuk. Apa yang dimaksudkan dengan wali mujbir? Wali mujbir ialah wali yang mempunyai kuasa yang mutlak dan boleh mengawinkan anak gadisnya sekalipun tanpa keizinan daripada anaknya terlebih dahulu, sama ada sudah cukup umur atau belum. Walau bagaimanapun, perkahwinan itu hendaklah memenuhi syarat yang tertentu. Yang pertama, tidak ada permusuhan antara wali mujbir dan anak gadis. Yang kedua, tidak ada permusuhan antara gadis dengan lelaki yang bakal dikahwini. Yang ketiga, lelaki yang dikahwini dengan perempuan itu adalah kufur. Yang keempat, pengantin lelaki mampu bayar mas kahwin kepada gadis yang dikahwinkan. Seterusnya, kita pergi pula kepada perbezaan antara akad pertunangan dan akad pernikahan. Akad pertunangan adalah merupakan permintaan awal untuk mendapatkan persetujuan kahwin. Manakala akad pernikahan pula adalah yang dilakukan khusus untuk mengharuskan perhubungan seks antara lelaki dan juga perempuan. Kemudian matlamat perkahwinan. Yang pertama ialah berkahwin untuk ibadah, yang kedua berkahwin untuk memenuhi fitrah kemanusiaan, yang ketiga berkahwin untuk memelihara martabat manusia, yang keempat berkahwin untuk menjemput ketenteraman hidup, yang kelima berkahwin untuk mendapat keturunan, yang keenam berkahwin untuk hubungan silaturahim kekeluargaan. Kita teruskan lagi dengan hikmah perkahwinan. Yang pertama, kita akan dapat memelihara iman dan agama. Yang kedua, kita akan dapat memelihara kesucian. Yang ketiga, kita akan dapat menikmati rasa cinta, belas kasihan dan juga keselamatan. Yang keempat, menghalang keinginan fitrah. Yang kelima, berkahwin juga merupakan satu langkah untuk menambah amal kebaikan. Yang keenam, mendapat keharmonian hidup. Yang terakhir sekali, memelihara umat manusia. Keluarga menurut Islam adalah suatu struktur yang bersifat khusus di mana setiap individu yang berada di dalamnya diikat oleh satu ikatan, sama ada hubungan darah atau ikatan pernikahan. Ikatan inilah yang membawa kepada wujudnya rasa saling mengharap yang sesuai dengan ajaran Islam. Di samping itu, suami dan juga isteri memainkan peranan yang sangat penting dalam sesebuah kekeluargaan. Antara peranan suami ialah suami merupakan ketua keluarga, pemimpin isteri dan juga anak-anak. Suami juga wajib memberi nafkah, memberi didikan dan asuhan agama, memberikan didikan pelajaran, melindungi rumah tangga, membimbing dan memberikan tunjuk ajar. Manakala peranan isteri pula ialah taat pada suami, melayani suami, menguruskan rumah tangga, menjaga martabat diri suami dan keluarga, menyenangkan hati suami dan merupakan seorang pendorong dan motivasi kepada suami. Selain itu ialah peranan seorang anak. Anak perlulah berbuat baik kepada ibu bapa. Anak juga perlulah menghargai dan mengetahui tanggungjawab terhadap ibu bapa. Anak juga seharusnya berbakti kepada ibu bapa dan juga takut untuk menderhaka kepada ibu bapa. Pengertian mahar. Mahar ialah suatu pemberian wajib daripada suami kepada isteri sama ada dalam bentuk wang atau barang yang bernilai selepas akad nikah. Kadar mahar. Islam tidak menentukan kadar tertentu bagi mahar. Yang kedua, kadar minimum telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam setiap negeri. Seterusnya, penentuan kadar mahar hendaklah mendapat persetujuan dan melalui budi bicara kedua-dua belah pihak. Syarat mahar. Semua barang yang bernilai dan bermanfaat yang boleh dijadikan bayaran serta upah sah. Yang pertama, barang perhiasan. Yang kedua, harta benda. Yang ketiga, pengajaran ilmu. Dan yang keempat, peralatan solat. Mahar misli dan mahar musamma. Mahar misli ialah mahar yang tidak ditentukan kadarnya semasa akad dibayar kepada pengantin perempuan mengikut kadar dan penilaian mahar saudara-saudara perempuan pengantin itu. Manakala mahar musamma pula ialah mahar yang ditentukan kadarnya mengikut persetujuan kedua-dua belah pihak. Hikmah disyariatkan mahar. Yang pertama, melahirkan keikhlasan suami dan isteri untuk berkongsi hidup bersama. Yang kedua, tanda kesanggupan suami untuk membina rumah tangga dengan isterinya. Yang ketiga, persiapan pertama suami memikul tanggungjawab memberi nafkah kepada isterinya. Yang keempat, menggembirakan hati isteri yang sanggup meninggalkan keluarga untuk memerlukan hidup baru bersama suami. Dan yang terakhir, memulihkan dan mengiktiraf kedudukan wanita. Perbezaan mahar dan hantaran.
Mahar ialah suatu pemberian wajib daripada suami kepada isteri sama ada dalam bentuk wang atau suatu yang bernilai selepas akad. Hukum mahar adalah wajib, manakala hantaran ialah pemberian daripada suami kepada isteri hanya sebagai adat sahaja. Hukum hantaran adalah harus. Pengertian walimatul urus dan hukum. Walimatul urus ialah kenduri atau jamuan yang diadakan untuk meraihkan perkahwinan dan hukumnya adalah sunat muakkad. Adab walimatul urus. Yang pertama, tidak bergantung sehingga tergolak gadai. Yang kedua, menjauhi amalan berlumba-lumba sehingga menimbulkan riak. Yang ketiga, wajib menjauhi unsur maksiat dan khurafat seperti acara menepung tawar untuk menolak bala. Dan yang terakhir, diadakan secara sederhana untuk mengelakkan pembaziran. Perkara yang dilarang ketika walimatul urus. Yang pertama, mengadakan aktiviti yang menaraikan seperti tarian dan joget yang keterlaluan. Yang kedua, percampuran antara lelaki dan perempuan bukan mahram tanpa batasan. Yang ketiga, mengadakan upacara merenjis dan menepung tawar untuk menolak bala. Hikmah walimatul urus. Yang pertama, tanda tahniah dan selamat kepada pasangan pengantin. Yang kedua, melahirkan rasa kegembiraan atas ikatan perkahwinan. Yang ketiga, melahirkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, mengikut ajaran Islam dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berakhir segala video perbincangan daripada kami. Semoga yang mendengar memperolehi manfaat daripadanya. Sekian, terima kasih kepada kami. Saya Ifadiana binti Zaihat